Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini kita ingin mengupas ataupun kita ingin mengulas satu isu panas yang semakin membakar dari hari ke hari. Bayangkan, seorang bekas menteri yang kini bebas bersuara sedang membakar kerajaan dari luar. Tetapi yang lebih panas lagi, seorang pemimpin UMNO memberi amaran keras, jangan bakar lebih-lebih, nanti cash boleh dicari. Siapa yang dimaksudkan? Ya, tidak lain tidak bukan Rafizi Ramli. Jom kita selami kisah politik yang penuh drama ini dan kita tanya, adakah ini sekadar kritikan membina ataupun permulaan kepada pertempuran politik yang baru? Mari kita bongkar. Baiklah, baru-baru ini ahli Majelis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi mengingatkan Rafizi Ramli supaya jangan terlalu gairah membakar kerajaan. Melalui satu kenyataan pedas di Facebook, Fuad secara terbuka menegur Rafizi dengan kata-kata yang cukup keras. Takut berakhir dalam penjara, bakar menteri sudah, berhenti menteri pun sudah. Jangan bakar lebih-lebih, cash boleh dicari. Nah, kenyataan ini dikeluarkan selepas Rafizi membuat kritikan terhadap kerajaan, khususnya berkenaan langkah untuk menyemak semula rancangan Malaysia ke-13 ataupun RMK-13. Rafizi mempertikaikan sama ada keputusan itu dibuat secara tergesa-gesa selepas viral satu klip Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil di media sosial. Dalam klip tersebut, Fahmi menegaskan bahwa RMK-13 adalah usaha berpasukan dan bukan hasil kerja individu ataupun kementerian tertentu. Namun, ramai netizen tidak bersetuju dan menegaskan bahwa Kementerian Ekonomi yang dipimpin Rafizi sebelum ini merupakan tulang belakang kepada penggubalan RMK-13. Rafizi yang kini sudah tidak ada lagi di dalam kabinet selepas tewas dalam pemilihan parti PKR baru-baru ini memulakan podcast pribadinya berjudul Yang Berhenti Menteri. Dalam episode pertamanya, dia dengan sinis menyatakan bahwa dia kini bebas untuk bakar dan memberikan pencerahan karena tidak lagi terikat dengan etika serta kerahasiaan kerajaan. Inilah yang membuatkan Fuad Zarkashi tidak berpuas hati. Katanya Rafizi sudah menyerang kerajaan, sudah meletakkan jawatan sebagai menteri. Jadi jangan sampai terlalu melampau sehingga cash boleh dicari terhadapnya. Kenyataan Fuad ini menimbulkan pelbagai reaksi karena seolah-olah memberi bayangan bahwa jika terlalu lantang bersuara, seseorang itu boleh dicari case-nya. Nah, sesuatu yang menimbulkan persoalan besar tentang kebebasan bersuara di dalam sistem demokrasi Malaysia. Fuad turut mencadangkan Rafizi untuk membentuk satu gabungan politik baru bersama tokoh-tokoh muda yang lain seperti Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan, Wan Saiful Wanjan, dan juga Syed Saddiq. Namun katanya cadangan ini sukar direalisasikan karena isu ego dan persoalan besar siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang sanggup mengalah. Dalam masa yang sama, podcast Rafizi nampaknya mula mendapat perhatian rakyat. Ramai menunggu-nunggu pendedahan demi pendedahan daripada beliau yang pernah menjadi ikon pembongkaran skandal melalui NGO Invoke dan insiden Rafizi versus 1MDB sebelum ini. Jadi bila dia kata dia mahu bakar dan memberi pencerahan, ramai yang mengharapkan bom politik yang boleh menggegarkan kerajaan. Tetapi, adakah kerajaan hari ini bersedia berdepan Rafizi yang kini bebas dari kekangan jawatan rasmi? Sekarang kita masuk pula ke bahagian yang lebih panas. Persoalannya, adakah kenyataan Fuad bahwa cash boleh dicari itu adalah satu ugutan politik halus?
Bukankah dalam sebuah negara yang demokrasi, mana-mana pemimpin, bekas menteri sekalipun, berhak untuk memberikan pandangan dan juga kritikan? Apakah Rafizi benar-benar mengancam kestabilan kerajaan hanya dengan podcast dan komen sinisnya? Atau ini sebenarnya ketakutan dalam kalangan pemimpin bahwa pendedahan-pendedahan Rafizi mungkin membuka pekung dalam selimut kerajaan sendiri? Dan satu lagi yang perlu kita pikirkan, adakah langkah menyemak semula RMK 13 ini dibuat secara profesional dan terancang, atau memang kerajaan terdesak untuk mengubah naratif selepas dikecam netizen? Kita juga perlu lihat pada sejarah Rafizi sendiri. Ingat lagi bagaimana dia dedahkan isu NFC, sehinggalah membawa kepada pendakwaan Datuk Seri Shahrizad Jalil. Atau bagaimana dia dulu dikritik dan akhirnya didakwa di mahkamah kerana mendedahkan dokumen berkaitan dengan lembaga tabung haji dan juga 1MDB. Jadi bila Puad kata kes boleh dicari, ramai yang teringat bagaimana Rafizi pernah dipenjara atas pendedahan maklumat sensitif di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA). Maka apakah ini peringatan ikhlas ataupun satu amaran bahwa sesiapa yang mengkritik kerajaan perlu bersedia untuk dicari pasal? Dan cadangan Puad untuk gabungkan Rafizi dengan Khairi, Syahril, Wan Saiful dan juga Syed Saddiq. Adakah ini cubaan halus UMNO untuk neutralisasi pengaruh mereka dari luar sistem? Atau satu langkah jangka panjang bagi mewujudkan blok politik ketiga? Penonton sekalian, kita kini berada dalam satu fasa politik yang sangat-sangat dinamik. Bila bekas menteri mula bersuara bebas, bila pemimpin lain mula memberi amaran keras, dan bila rakyat makin kritikal di media sosial, ini semua tanda bahwa suhu politik negara sedang meningkat. Oleh itu, apakah pandangan Anda semua? Adakah Rafizi patut terus bakar kerajaan demi kebenaran? Atau patut dia berhenti kerana risikonya terlalu besar? Dan adakah wajar seorang pemimpin politik mengugut secara terbuka bahwa kes boleh dicari? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like, dan kongsikan video ini untuk kita sebarkan perbincangan ini ke seluruh Malaysia. Anda bersama saya di Currents VMY, di mana kebenaran dibakar dan kebangkitan rakyat bermula. Salam sejahtera, salam perjuangan semua, dan salam reformasi. Sekian sahaja untuk video kita pada kali ini. Terima kasih.